tapi bertawassul dengan orang soleh tu, orang soleh yang sudah meninggal, macam mana pula status dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk ke bab kedua pembedahan buku Menjawab Kebatilan Tawassul Para Habib. Di bahagian kedua ni, aku nak lebih ke untuk kita faham berkenaan dengan beberapa hukum yang telah dimasukkan di dalam buku ni yang boleh kita bincangkan bersama. Okey, iaitu di bab yang ketujuh ni, penulis dia bawakan hukum bertawassul dengan orang soleh tapi yang sudah meninggal dunia. So ini menarik. Ini menarik sebab apa? Kita tahu yang kita boleh bertawassul dengan orang soleh. Tapi bertawassul dengan orang soleh tu, orang soleh yang sudah meninggal, macam mana pula status dia? Okey, di muka surat muka surat ke-87, penulis dia bawakan hujah. Okey, keseluruhannya golongan Habib ada 6 hujah. Antaranya di muka surat 87, hujah pertama mereka adalah kemuliaan yang ada pada seseorang itu kekal. Okey, di hujah yang kedua, muka surat 88, ada hadis yang mereka riwayatkan daripada Anas. Hujah yang ketiga ada hadis juga yang diriwayatkan oleh Uthman bin Hunayf. Hujah yang keempat, tidak ada perbezaan dari segi kekuatan roh ketika hidup atau sudah mati. Itu hujah yang keempat. Hujah yang kelima, konsep pengemis minta tolong dengan raja, sebab dahulunya pengemis tu jiran dengan arwah isteri raja. So ada juga di hujah yang kelima. Hujah yang keenam, seolah-olah seseorang itu bertawassul dengan amal solehnya sendiri. So itu adalah hujah-hujah golongan Habib untuk mengharuskan bertawassul dengan orang soleh yang sudah meninggal dunia. Di muka surat ke-94, penulis dia menganalisa kembali dalil-dalil yang dibawa oleh golongan Habib ni dan dia ulas balik. So itu yang menarik. Contoh di hujah yang pertama tadi, kemuliaan yang ada pada seseorang itu kekal. Penulis di muka surat 94 dia balas balik analisa hujah pertama. Tidak dapat dinafikan bahawa Nabi SAW mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Namun begitu, jika kita mendakwa bahawa dapat bertawassul dengan kedudukan Nabi dan kemuliaan orang soleh kerana kedua-dua perkara tersebut adalah perkara kekal, walaupun jasad mereka sudah tiada memerlukan kepada sandaran yang kuat. Hal ini kerana perkara tersebut termasuk antara perkara gaib yang tidak dapat ditakwil menurut akal fikiran manusia yang terbatas. Penulis dia bawa sebuah surah untuk nak menjawab surah Al-Naml ayat 65. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaibi illallah." Katakanlah, tidak ada seseorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. So itu pada aku sangat menarik. Penulis dia analisa balik hujah-hujah yang dibawa oleh golongan Habib. So begitulah juga ke analisa hujah yang kedua, hujah yang ketiga, sampai hujah yang keenam untuk menidakkan dalil-dalil yang dibawa oleh golongan Habib tadi. So pada aku sangat menarik. Sebab apa? Dalam masa kita nak membaca buku ni nanti, kita kena adil. Mungkin ada di antara anda yang pro Habib, mungkin ada yang tak pro Habib. Buku ni dia tak bawa persepsi. Dia tak bawa persepsi mengatakan hampa yang pro pada Habib ni semua tak boleh pakai. Tak. Dia bawakan dalil sebagai hujah. Dia bawakan dalil untuk menunjukkan di mana kesilapan, di mana kepincangan hujah golongan ini. So itu pada aku adil dan sangat menarik. Okey? So seterusnya, kalau tadi
kita berbincang berkenaan dengan golongan bertawassul dengan orang soleh yang sudah meninggal dunia. Di bab 8 penulis bawakan hukum menggunakan kalimah madad ketika bertawassul. Ini pun penting tak? Mungkin anda ada yang pernah pergi majlis selawat dan sebagainya. Selawat perdana lah apa dan sebagainya. Mungkin anda terlintas berkenaan dengan perkataan madad ni. Penulis sama juga dia ada bawa analis dalil yang digunakan oleh golongan Habib, dan sekali lagi ada 4 dalil dia analisa balik dalil-dalil tersebut di muka surat 110. So begitulah seterusnya sampai ke bab 9, apakah hukum amalan bertawassul di kubur atau makam. Sama juga penulis dia bawakan hujah golongan Habib, dia analisa balik di muka surat 120. Dan begitulah seterusnya sampailah ke bab yang terakhir. Oh yes. Di bab yang terakhir, yang ini pun menarik juga sebenarnya. Untuk hukum amalan bertawassul di kubur atau makam ni sebenarnya menarik juga. Sebab dia akan pecahkan kepada apa hukum kita, apa amalan. Amalan tu dia pecahkan kepada beberapa amalan. Amalan solat. Okay. Dia bawa hujah, dia bawa analisa. Lepas tu ada amalan kedua iaitu berdoa di kubur. Dia bawa hujah golongan Habib, dia bawa analisa. Dan yang ketiga, dia bawa amalan ketiga adalah menggantungkan gambar di kubur. Baik. Itu sedikit sebanyak berkenaan dengan buku ni. Baik. Pada aku, buku ni dia kalau kita nak bercerita berkenaan dengan perkara yang kita boleh perbaiki berkenaan dengan buku ni, yang pertama sekali ada beberapa typo yang aku dapat tangkap di muka surat 122, pemurniaan. Mungkin nak cakap pemurnian kot, tapi dia bukanlah benda yang fatal lah. Dia benda yang simple dia lah. Benda yang boleh improve, tak ada apa sangat. Yang kedua mungkin kalau boleh kami, sebab ini kami lah di Book Surgeon, kami suka untuk berkomunikasi dengan penulis, tapi kami tak dapat nak berkomunikasi dengan penulis. Aku tak tahu berkenaan dengan buku ni, aku tak pasti. Tapi untuk buku aku untuk buku menjawab kebatilan tawassul ni, aku tak dapat nak kontak penulis. So itu antara perkara yang aku rasa boleh diperbaiki berkenaan dengan buku ni. Perkara yang perlu dikekalkan dan menjadi kelebihan buku ni adalah, yang pertama, buku ni ringkas, padat, menarik. Dia tak panjang, dia tak melalut, ringkas, padat, penuh dengan pengertian, kefahaman pasal Habib, dan dia straightforward terus kepada nak menjawab kebatilan tawassul para Habib tadi. Dia tak terlalu panjang menceritakan berkenaan dengan nasab golongan Habib dan sebagainya sampai nak buat kita pening, tak. Dia berhenti sampai dekat ada satu part di mana dia bagi penulis bawakan kepada kita supaya kita tak terlalu mempertikai keturunan orang. So pada aku tu menarik lah. Akhirnya dia berhenti kat situ dan kita terus fokus kepada apa yang kita nak bincangkan. Antara kelebihan buku ni lagi, penulis dia tak lari daripada dalil. Dia tidak lari daripada dalil, dia tidak buat kesimpulan yang tiba-tiba. Dia tak terus kata, oh no kita tolak Habib, oh no kita kena terima sayang Habib, tak. Setiap apa yang penulis bawa, dia datangkan dengan dalil. So itu pada aku sangat menarik. Sebab apa? Anda yang membaca buku ni nanti, anda akan dapati terlampau banyak Al-Quran, terlampau banyak ayat Al-Quran dan terlampau banyak hadis yang dibawa oleh penulis untuk memastikan apa yang dia cakap, apa yang penulis ni tulis tak lari daripada konsep kefahaman Al-Quran dan Sunnah yang sebenar. So pada aku tu sangat menarik. Adil tu penting. Penulis dia tak berat lah. Dia tak berat kepada golongan ni saja, golongan ni saja. So pada aku tu pun menarik juga. Dan akhir sekali, apa yang aku rasa sangat menarik menjadi kekuatan buku ni adalah bagaimana penulis dia bawa hujah golongan Habib. Okay? Dan dalam hujah tu
di muka surat yang seterusnya dia bawa analisa kepada hujah tu. So pada aku aku rasa happy lah untuk buku ni. Untuk part tu memang aku sangat happy sebab dia buat kita seolah-olah macam kita tengah bukan saja faham satu pihak, tapi kita juga faham kenapa satu pihak lagi menolak golongan ni. So itu sangat menarik lah. Sebab penulis dia bawakan bukan saja dia menolak, kalau kita baca part analisa tu, dia bukan saja tolak mentah-mentah. Dia akan tunjukkan bagaimana dari sudut teknikal. Contohnya hadis. Dari sudut teknikal bagaimana hadis tu sebenarnya dia mungkar, dia dhaif dan tidak boleh dijadikan hujah. So pada aku tu sangat menarik dan dia sangat baiklah orang awam macam kita ni untuk faham berkenaan dengan konsep Habib, macam mana Habib datang, konsep tawasul, konsep istighasah, dan bagaimana untuk kita berinteraksi dengan golongan Habib, bagaimana untuk kita berinteraksi dengan perkataan tawasul dan istighasah, dan hukum-hukum yang bersesuaian dalam hidup kita sebagai seorang Muslim. So, kesimpulannya adalah, kalau anda berminat untuk mendapatkan buku ni, anda boleh DM kami di Facebook, di Instagram. Sekarang kami juga aktif di TikTok. Dan juga anda boleh pergi ke laman web PTS ataupun ke Instagram PTS. Admin dia sangat responsif untuk anda dapatkan buku ni. Sekian saja daripada aku. Bertemu kita lagi dalam sesi resensi buku yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.